Selamat datang ke dalam channel ini. Platform kami semestinya membawakan isu-isu politik terhangat pada setiap hari. Untuk tidak ketinggalan, anda boleh menekan butang subscribe dan tekan butang like agar anda mendapat video terbaru setiap hari daripada channel ini. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke berita terkini, anda diwajibkan untuk menekan butang subscribe dan aktifkan loceng anda untuk mendapat info terbaru setiap hari. Terima kasih. Strategi Zahid mungkin makan tuan di tengah gelombang Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Dari utara ke selatan di semenanjung Malaysia, situasi tidak kelihatan begitu baik untuk Barisan Nasional, walaupun gabungan itu dijangka memperoleh sedikit pertambahan sokongan. Berbanding pilihan raya umum 2018, ia mungkin tidak mencukupi untuk membentuk kerajaan sendiri. Ini kerana Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional kelihatan bersedia untuk menawan sejumlah besar kerusi. Pakatan Harapan dilihat bersedia untuk mengekalkan penguasaannya di kubu kuatnya di Lembah Kelang dan Pulau Pinang sambil mengekalkan momentum yang diperolehnya di Johor dan Negeri Sembilan. Jangkaan juga tinggi untuk Pakatan Harapan memenangi Semulah Perak dan majoriti kerusi parlimen negeri itu. Bagi Perikatan Nasional pula, gabungan yang diterajui Bersatu dan PAS itu dilihat berada di landasan yang tepat untuk menawan sebahagian besar kerusi di Kelantan dan Terengganu. Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional juga kelihatan bersedia untuk menawan banyak kerusi di Kedah, manakala Perlis mungkin menyaksikan setiap gabungan mendapat satu kerusi. Malapahang mungkin melihat beberapa kerusi BN dirampas. Bagi Perikatan Nasional, kerjasama PAS dan Bersatu akan memberi kelebihan kepada gabungan itu di kerusi di mana PAS adalah parti pembangkang yang dominan, manakala Bersatu berpeluang memecahkan undi Melayu yang dinikmati Barisan Nasional sebelum ini. Perikatan Nasional tampil sebagai alternatif kepada BN untuk orang Melayu yang mahukan kerajaan yang bersih tetapi tidak mahu pengundi PH kerana DAP. BN juga mengambil pendekatan retorik untuk menjauhkan pengundi konservatif dari PH dengan yang terbaru ialah kenyataan pengurusi PN Muhyiddin Yassin mendakwa PH adalah ejen Yahudi dan Kristian yang ingin menjajah Malaysia. Bagaimanapun, pertembungan PN dan BN dijangka memberi kelebihan kepada PH di kerusi campuran dan bandar, serta kerusi di mana orang Melayu membentuk kurang daripada 65% pengundi. Susulan kemungkinan undi Melayu berpecah dan seterusnya membolehkan Pakatan Harapan yang mendapat sokongan bukan Melayu menang. Sementara itu, nampaknya terdapat peningkatan besar sentimen untuk keluar mengundi berbanding pilihan raya negeri PRN Johor pada Mac, di mana ramai penduduk luar tidak pulang untuk membuang undi. Sekiranya tren ini berterusan, ia berkemungkinan akan menguntungkan PH, kerana kebanyakan pengundi luar bandar tinggal di kawasan bandar yang dikuasai PH. Peratusan keluar mengundi yang rendah di kerusi campuran dan bandar adalah faktor utama mengapa BN mampu menang besar di Johor sebelum ini. Walau bagaimanapun, satu faktor yang mungkin memesongkan ramalan adalah pengundi baru, pengundi berumur 18 sehingga 20 tahun yang mereka yang lebih tua tidak dapat mendaftar pada masa lalu tetapi kini berada dalam daftar pengundi selepas pendaftaran automatik dilaksanakan. Walaupun majoriti berpendapat bahawa ramai daripada mereka yang berumur 20 tahun ke atas yang mendaftar di bawah pendaftaran pemilih automatik tidak berminat dengan pilihan raya, terdapat beberapa petunjuk bahawa golongan ini akan mencuba mengundi buat pertama kali. Seorang pendandan rambut berusia 30-an yang merupakan salah seorang yang berdaftar secara automatik memberitahu Malaysia Kini minggu lalu bahawa dia akan keluar mengundi Sabtu ini. Wanita itu yang enggan namanya disiarkan berkata walaupun dia tidak mempunyai pengetahuan tentang politik, dia akan mengikut gelombang sentimen tentang siapa yang akan diundi jika pengundi dari kumpulan ini benar-benar mahu membuat keputusan untuk mengambil bahagian dalam pilihan raya, sukar diramal calon pilihan mereka. Melainkan pengundi baru membuat kejutan yang memihak kepada Pakatan Harapan, gabungan itu berkemungkinan kekal sebagai pembangkang walaupun ia memenangi kerusi terdapat dalam parlimen yang tergantung. Ini kerana gabungan dan parti lain termasuk GPS yang dijangka jadi penentu Kingmaker sangat tidak serasi dengan Pakatan Harapan dan dijangka tidak akan mempunyai kerusi yang cukup untuk menyumbang majoriti kepada Pakatan Harapan.
Berita buruk buat Zahid, tetapi sama ada. Pakatan Harapan menang atau gagal membentuk kerajaan, kedua-dua senario boleh menjadi berita buruk bagi pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi. Zahid dan penyokongnya dalam UMNO mendesak pilihan raya awal atas kepercayaan bahawa mereka boleh mengulangi keputusan PRN Melaka dan Johor yang menyaksikan peratusan keluar mengundi rendah dan undi berpecah membolehkan BN memenangi majoriti 2/3. Membentuk kerajaan dengan saingan bersatu bukan sebahagian daripada rancangan itu. Bagaimanapun, ini masih tidak pasti kerana Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang menunjukkan keengganan untuk berganding bahu dengan UMNO sekali lagi atau sekurang-kurangnya mereka yang bersekutu dengan Zahid. Hadi berkata adalah lebih baik PN kekal sebagai pembangkang jika tidak memenangi PRU15, walaupun ini bukan pendirian yang dikongsi oleh semua pemimpin PAS. BN cuba memanipulasikan perbezaan pendapat dalam PAS ini memecah belahkan PN dengan harapan dapat menjauhkan PAS daripada bersatu. Antara lain, calon Perdana Menteri BN Ismail Sabri Yaakob berkata, PAS sepatutnya menjadi parti dominan dalam Perikatan Nasional dan bukannya parti yang selalu diberi peringatan oleh bersatu. Walaupun lompat parti disekat oleh perubahan perundangan, PAS belum lagi meminda peraturan partinya yang menghalang ahli parlimen daripada melawan arus keputusan parti. Ini kerana di bawah undang-undang anti lompat parti, ahli parlimen hanya kehilangan kerusi mereka jika mereka meletakkan jawatan atau menyertai parti lain tetapi mengekalkan kerusi mereka jika mereka dipecat. Ini bermakna secara teorinya, ahli parlimen PAS seperti Taqiyuddin Hasan boleh kekal dalam parti sambil menyokong usaha BN untuk membentuk kerajaan. Parti seperti DAP dan Amanah telah memulahkan perubahan di mana wakil rakyat yang menentang keputusan parti dianggap telah meletak jawatan. Walau bagaimanapun, jika wakil rakyat PAS tetap setia kepada Hala Tuju Hadi, ia akan menjadi pertaruhan kalah mati buat Barisan Nasional. Hadi dan penyokongnya terus-menerus menyatakan bahawa bersatu, UMNO dan PAS mesti bekerjasama apapun mana-mana senario di mana BN perlu mendapatkan sokongan bersatu untuk membentuk kerajaan mungkin akan menyaksikan UMNO menghukum Zahid. Presiden UMNO itu sama ada akan ditekan untuk meletakkan jawatan atau berisiko digulingkan pada pemilihan UMNO yang dijadualkan 6 bulan selepas PRU. Salah seorang pesaing Zahid, Khairi Jamaluddin, telah pun mendedahkan rancangan untuk bekerjasama dengan Perdana Menteri sementara Ismail Sabri Yaakob dan bekas Naib Presiden UMNO Hishamuddin Hussein untuk pemilihan UMNO. Bagi Ismail Sabri, walaupun dia adalah poster boy BN untuk pilihan raya kali ini, sebarang kegagalan untuk menang boleh ditundingkan kepada Zahid yang mendesak untuk pilihan raya awal dan bukannya menunggu pilihan raya diadakan tahun depan. Untuk kelangsungan politiknya, Zahid mesti mengharapkan BN untuk memenangi sekurang-kurangnya 93 kerusi manakala GPS mengekalkan 19 kerusi atau menang lebih banyak lagi. Ini akan membolehkan BN dan GPS membentuk kerajaan tanpa PN atau dalam kata lain, kembali kepada BN sebelum PRU sebelum 2018. Fletch Solution yang berpangkal di UK melaporkan diri hari ini bahawa BN paling berpotensi menjadi pemenang dalam pilihan raya esok. Terima kasih kerana menonton.